Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Al-Biruni. Pagi ini kita sambung lagi PTPR kita. Unit yang ke-11, Laksmana Hang Tuah. Hang Tuah Laksmana terbilang subunit riwayat hidup Hang Tuah. Jadi kita mulakan dengan bacaan mul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah untuk pagi ni jadi kita terus ke muka buku teks kita, jadi muka surat 154 154 langsung Hang Tuah Laksmana terbilang. Kalau kita kaji sejarah ni, kita lihat Hang Tuah ni merupakan legenda lah yang diceritakan turun temurun zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hang Tuah merupakan Laksmana terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Oleh kerana ketokohannya, Sultan Melaka melantiknya sebagai Laksmana Melaka. Laksmana ni masuk panglima lah, panglima perang ketika itu. Ini replika Hang Tuah lah, gambar itu. Unit ini menceritakan riwayat hidup, kualiti diri dan peranan Hang Tuah. Jadi tiga perkara yang kita bincangkan dalam topik ini. Jadi untuk hari ini kita nak bincang tentang riwayat hidup sahaja. Okey, ini apa yang kita pelajari, boleh baca sendiri nanti. Baik, ini oleh kerana dia punya kualiti kebijaksanaan, jadi pada ketika itu Sultan Melaka melantiklah Hang Tuah. Dia ada 5 bersaudara ni, kawan-kawan dia lagi. Jadi oleh kerana dia yang kira yang paling, kalau bahasa kita paling terror lah, jadi dia dilantik. Okey, tengok yang pertama. Hang Tuah berasal dari kampung Sungai Duyung, di Melaka lah. Bapanya Hang Mahmud, ibunya Dang Merduati. Ini inti yang pertama lah. Berasal dari Sungai Duyung. Masa buat nanti cikgu nak suruh buat minta, ambil lah isi-isi penting ni. Yang kedua, apa dia kata, dia ada 4 sahabat lagi. Dia 5 sahabat, 5 bersaudara, bersahabat di situ. Sahabat yang antaranya lain adalah Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Leki dan Hang Lekiu. Dia Hang Tuah. Mungkin nama ketika itulah ataupun gelaran, kita pun tak tahulah. Okey, seterusnya satu hari 5 bersaudara ni memang tangkas lah bermain senjata ni, sebab dia dah berguru lah. Kalau dulu berguru silat lah. Pada satu hari Hang Tuah ni dan 5 bersaudara ni menyelamatkan bendahara ketika ada orang mengamuk. Jadi bendahara tu mencadangkan, kerana dia dapat menewaskan pengamuk ni, orang yang mengamuk ni mencadangkan supaya dilantik sebagai Laksmana Melaka, ketua bagi tentera lah ketika itu. Manakala 4 orang sahabat pula dilantik sebagai Hulu Balang, yang di bawah sikit daripada Hang Tuah. Jadi dia sekarang ni mungkin ketika itu tak ada lagi Laksmana, tapi bila dah tengok Hang Tuah ni mahir, 5 orang ni, 5 orang ni. Jadi lantik ada sebagai Laksmana, yang ini sebagai Hulu Balang. Hulu Balang ni orang kuat istana jugalah. Mana-mana Laksmana pergi, dia akan ikutlah. Okey. Hang Tuah ni menjalankan tugas sebagai Laksmana dengan penuh dedikasi. Jadi mantaulah keselamatan Melaka ketika itu. Baik. Seterusnya. Seterusnya apa lagi? Yang kelima ni cerita dia lah. Pada satu ketika tu Hang Tuah ni telah mengikut Sultan untuk ke negeri China. Jadi Hang Tuah telah berjaya melihat pada ketika itu orang China tak boleh kata orang tu mengangkat muka menengok maharaja dia. Jadi Hang Tuah ni fikir macam mana dia nak tengok muka maharaja. Akhirnya dia buat helah lah.
Hang Tuah Jaya melihat wajah Maharaja Cina yang tidak boleh ditatap oleh sesiapa pun semasa mengetahui rombongan menghantar utusan Melaka ke negeri Cina. Jadi apa dia buat? Apa dia buat? Dia dia makan ni lah. Dia minta sayuran kangkung dimasak. Jadi bila makan kangkung ni tak boleh tunduk. Dia kena dongakkan pada dia. Bila dongakkan, dia tarik kangkung tu ke atas, dia dapat lihatlah wajah Maharaja yang tidak dapat ditatap oleh orang lain pun. Orang lain mesti tunduk. Depan Maharaja ni mesti tunduk. Okay, seterusnya, oleh kerana kebijaksanaan ni juga ini, Hang Tuah ni, macam mana dia? Apa dia? Hang Tuah menggunakan kebijaksanaannya memujuk Tun Teja untuk berkahwin dengan Sultan Melaka. Hang Tuah berjaya membawa Tun Teja ke Melaka. Tun Teja ni anak pembesar lah, yang bukan dari Melaka. Tak pastilah cikgu. Daripada mana Tun Teja ni, ada sejarah dia. Kalau buka sejarahnya adalah dia berjaya pujuk Tun Teja ni dan bawa ke Melaka untuk dijadikan isteri Sultan. Ni sebab dia bijak lah. Dia bujuk je, tak payah tangkap, tak payah colik. Dengan pujukan, akhirnya Tun Teja tewas dan dibawa ke Melaka. Yang ketujuh, cerita tentang Hang Tuah ni lagi. Yang 5 ke 6 ni kebijaksanaan dia lah. Yang ketujuh, cerita tentang Hang Tuah lagi adalah oleh kerana Sultan sayang kat dia, akhirnya berlakulah fitnah. Fitnah. Hang Tuah telah difitnah dan dijatuhi hukuman bunuh oleh Sultan. Ada orang buat fitnah kat ni, akhirnya Sultan percaya fitnah tu dan Sultan merintahkan supaya Hang Tuah ni dibunuh. Tapi bendahara ketika itu adalah seorang yang bijak. Bendahara bertindak menyelamatkan Hang Tuah dengan menyembunyikannya. Dia tak bunuh. Dia balik dia cakap dia bunuh lah. Sebenarnya dia tahu Hang Tuah ni tak salah. Dia disimpan. Disimpan. Okey, itu satu. Okey, yang ke-8. Bila Hulu Balang tu tahu Hang Tuah ni dia bunuh, mereka mengamuk. Hang Jebat mengamuk. Jadi tak ada orang. Masa tu yang paling terror sekali Hang Tuah. Hang Tuah dah kena bunuh, contoh gitu dia arahkan bunuh, Hang Jebat ni mengamuk lah. Sebab dia tahu dah Hang Tuah dia tak salah, dia mengamuk, akhirnya ni nampak ni Hang Jebat mengamuk kerana mahu menuntut bela atas kematian sahabatnya Hang Tuah. Berlakulah amuk. Kemudian bila mengamuk ni tak ada seorang yang dapat tewaskan dia. Selepas pada Hang Tuah, Hang Jebat lah yang paling pandai bersenjata ni, tak ada seorang yang dapat menewaskan dia. Akhirnya apa ni? Sultan menyedari dan menyesali kesilapannya. Sultan pun menyesal lah bunuh Hang Tuah ni. Sebab tak ada orang yang dapat tewaskan Hang Jebat ni. Akhirnya bendahara telah memberitahu Sultan bahawa Hang Tuah masih hidup. Bendahara datang kepada Tuah, dia cakap, tuanku, Hang Tuah ni sebenarnya tak mati, jadi dia masih hidup dan dia simpan. Dia letaklah di satu tempat yang selamat supaya Hang Tuah ni dia tak bunuh lah. Jadi Sultan pun menitahkan Hang Tuah untuk mengembalikan ke amanah Melaka. Jadi Sultan pun cakap ke bendahara, okey, bawa lah balik di sini. Mereka pun dah mengaku kesalahan dia, bawa balik. Jadi bila bawa balik ni, apa berlaku? Sultan menitahkan Hang Tuah ni supaya berlawan pula dengan Hang Jebat. Hang Tuah berjaya menumpaskan Hang Jebat. Jadi maksudnya Hang Tuah ni tak menaruh dendam lah dengan Sultan. Jadi dia akur kepada perintah Sultan. Jadi dia pun membunuhlah Hang Jebat, menumpaskan Hang Jebat ni, dan Melaka kembali aman. Hang Tuah dilantik semula sebagai Laksmana Melaka. Semangat beliau telah membawa kepada kekilangan Sultan Melaka. Ini ciri-ciri tokoh. Maksudnya Hang Tuah ni orang yang sangat patuh kepada Sultan walaupun terpaksa membunuh sahabatnya sendiri, iaitu Hang Jebat. Begitu juga dengan bendahara itu hari, walaupun anak dibunuh, dia tetap memberitahu supaya jangan melawan Sultan. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong buat nota dalam bentuk peta minda lah. Ni. Okey. Ada 10 perkara ni. Buat ringkas saja.